أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam kuliah ilmu usul fiqh, dan ini adalah siri kuliah yang ketujuh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama membincangkan tentang aqsam al-hukm at-taklifi. Aqsam al-hukm at-taklifi, pembahagian hukum taklifi. Pada minggu lepas kita telah pun menyentuh mengenai pembahagian hukum syarak, yang mana para ulama usul fiqh telah membahagikan hukum syarak ini kepada dua. Yang pertama adalah hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum taklifi terbahagi kepada 5 dan itulah yang kita akan bincangkan dan kita akan perbahaskan pada malam ini. Baik. Jumhur usuliyin membahagikan hukum taklifi ini kepada 5 bahagian ataupun 5 jenis. Yang pertama al-ijab. Dan definisi al-ijab ialah talabus syari' al-fi'la ala sabilil hatmi wal ilzam, iaitu tuntutan syarak untuk dibuat ataupun dilakukan perbuatan tersebut dengan cara yang pasti dan ilzam, yang wajib. Wa asaruhu fi fi'lil mukallaf, kesan daripada al-ijab ini terhadap perbuatan mukallaf dinamakan al-wujub, dan perbuatan yang dituntut daripada tuntutan ini, perbuatan yang dituntut daripada tuntutan ini dinamakan al-wajib. Itu bahagian pertama. Al-ijab maksudnya ayat ataupun teks Al-Quran yang mewajibkan sesuatu perkara. Begitu juga apa-apa hadis yang mewajibkan sesuatu perkara, ini diistilahkan ataupun dinamakan sebagai al-ijab, iaitu ayat ataupun hadis yang mewajibkan sesuatu perkara. Yang kedua, bahagian yang kedua kepada hukum taklifi ini dinamakan an-nadbu. Apa ta'rif an-nadbu? Wa huwa talabu syari' al-fi'la ala sabilit tarjihi lal ilzam, iaitu tuntutan syarak untuk diperbuat ataupun untuk dilakukan suatu perkara tersebut ala sabilit tarjih, dalam bentuk galakan, lal ilzam, tidak bersifat pasti dan yang dituntut, kan, yang dituntut sangat-sangat seperti macam al-ijab tadi, kan. Jadi kalau an-nadbu ini ayat-ayat yang menyunatkan ataupun hadis-hadis yang menyunatkan sesuatu perkara, dia datang dalam bentuk at-tarjih, galakan, tetapi tidaklah ilzam ataupun pasti. Wa asaruhu fi fi'lil mukallaf, an-nadbu juga, kan, kesan kepada tuntutan yang berbentuk tarjih ini dinamakan an-nadbu juga. Manakala perbuatan yang dituntut daripada tuntutan ini dinamakan al-mandub, iaitu perkara yang disunatkan. Itu yang kedua. Nanti contoh kita akan bagi selepas ini. Kita sebutkan pembahagian terlebih dahulu dan juga definisinya. Yang ketiga, bahagian yang ketiga daripada hukum taklifi dinamakan at-tahrim, iaitu teks ataupun khitab Allah yang mengharamkan sesuatu perkara. Begitu juga hadis-hadis yang mengharamkan sesuatu perkara. Dan definisi at-tahrim ialah talabu syari' al-kaffa 'anil fi'li 'ala sabilil jazmi wal ilzam, iaitu satu bentuk tuntutan daripada syarak supaya ditinggalkan sesuatu perkara tersebut 'ala sabilil jazmi wal ilzam, dengan cara yang pasti dan wajib untuk ditinggalkan. Wa asaruhu fi fi'lil mukallaf, dan kesannya terhadap perbuatan mukallaf dinamakan al-hurmah ataupun haram, dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu dinamakan al-haram ataupun al-muharram, iaitu perkara yang diharamkan.
Jadi kalau kita masih ingat lagi perbincangan kita mengenai definisi hukum syarak di sisi ulama usul, di mana para ulama usul fiqh ini hukum syarak di sisi mereka ialah ayat-ayat dan hadis-hadis, teks-teks nas itu sendiri adalah hukum syarak. Kan? Di mana teks-teks ataupun ini yang dipanggil khitab ataupun kalam Allah itulah yang dinamakan hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Sebab itu dalam pembahagian hukum taklifi ini kita sebut al-ijab, ayat yang mewajibkan ataupun teks yang mewajibkan. An-nadbu, teks ataupun khitab Allah yang menyunatkan sesuatu perkara. Begitu juga at-tahrim, teks Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan sesuatu perkara. Kerana bagi ulama usul fiqh, teks itu sendiri adalah hukum syarak, tetapi teks yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Baik. Yang keempat, bahagian yang keempat daripada hukum taklifi ini dinamakan al-karahah. Al-karahah iaitu ayat-ayat yang ataupun teks dan juga khitab Allah yang memakruhkan sesuatu perkara. Dan definisinya ialah talabus syari' al-kaffa 'anil fi'li 'ala sabilit tarjih lal hatmi wal ilzam. Iaitu satu tuntutan daripada syarak untuk ditinggalkan perbuatan tersebut dalam bentuk galakan. Maksudnya digalakkan tinggal. Tetapi tidaklah berbentuk yang pasti ataupun yang wajib ditinggalkan. Lebih elok kita tinggal benda tu. Itu maksudnya. Wa asaruhu fi fi'lil mukallaf, dan kesannya terhadap perbuatan mukallaf dinamakan al-karahah juga. Manakala al-fi'lul matlub tarkuhu ala hadzal wajhi huwal makruh, dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan dalam bentuk ini, maksudnya dalam bentuk galakan, lebih baik tinggal, dinamakan al-makruh. Kemudian yang kelima, bahagian yang kelima dinamakan al-ibahah, iaitu teks ataupun khitab Allah yang memberi pilihan kepada seseorang mukallaf sama ada sama ada dia nak buat ataupun dia nak tinggalkan. Jadi tuntutan ini berbentuk pilihan. Duna tarjih li ahadihima al-akhar, tanpa ada preferable kepada mana-mana satu, kan? Maksudnya nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa, dia sama saja. Wa asaruhu fi fi'lil mukallaf dinamakan al-ibahah, kesannya terhadap perbuatan mukallaf dinamakan al-ibahah. Manakala al-fi'lu alladhi khuyyira fihi al-mukallaf huwa al-mubah, manakala perbuatan yang dituntut ataupun yang diberi pilihan, perbuatan yang diberi pilihan tersebut kepada mukallaf dinamakan al-mubah ataupun harus sahaja. Maka kita dah faham sekarang ni pembahagian ataupun aqsam al-hukm taklifi yang 5. Yang pertama al-ijab, yang kedua an-nadbu, yang ketiga at-tahrim, yang keempat al-karahah, dan yang kelima adalah al-ibahah. Jadi kalau al-ijab, teks ataupun khitab Allah yang mewajibkan sesuatu perkara. An-nadbu, teks khitab Allah yang menyunatkan sesuatu perkara. At-tahrim, teks ataupun khitab dan juga kalam Allah yang mengharamkan sesuatu perkara. Al-karahah, teks ataupun khitab Allah yang memakruhkan sesuatu perkara. Manakala yang terakhir al-ibahah, teks ataupun khitab Allah yang mengharuskan sesuatu perkara. Baik. Jadi daripada pembahagian ini kita jelas bahawa perbuatan yang dituntut untuk diadakan, iaitu tuntutan untuk dibuat perkara tersebut dinamakan perkara-perkara yang dituntut untuk dilakukan ada dua jenis. Yang pertama ialah al-wajib dan yang kedua adalah al-mandub. Manakala perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan juga ada dua jenis, iaitu al-muharram, yang perkara yang diharamkan, dan juga yang kedua adalah al-makruh. Manakala perbuatan yang diberi pilihan, sama ada nak buat pun boleh, nak tinggal pun boleh, ada satu jenis sahaja, iaitu dipanggil al-mubah ataupun harus. Baik. Jadi insya-Allah untuk poin yang berikutnya kita akan perjelaskan dan kita akan perincikan satu persatu. Yang tadi secara umum, definisi secara umum, sekarang ni kita akan jelaskan dan kita akan detailkan perbahasan tersebut satu demi satu.
Al-matlabul awal al-wajib. Yan. So, apakah definisi al-wajib? Al-wajibu syar'an huwa ma talaba asy-syari'u fi'lahu ala wajhi al-luzum bihaitsu yuzammu tarikuhu wa ma'a dhanbi al-iqabu wa yumdahu fa'iluhu wa ma'al madhi al-thawabu. Baik. Al-wajib dari segi istilahnya, dari segi maksud syaraknya ialah tuntutan syarak untuk melakukan sesuatu perkara ala wajhil luzum, dengan cara yang pasti, dengan cara yang wajib, mesti kena buat. Iaitu ataupun dengan erti kata lain, mereka yang meninggalkan perbuatan yang wajib akan dicela. Yuzam mutarikuhu, kan, akan dicela, maksudnya dapat dapat celaan. Wa ma'adzambi al-iqab, dan apabila kita mendapat celaan, apatah lagi celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat nanti kita akan dapat al-iqab, ataupun balasan buruk, iaitu neraka lah, kan, kalau kita tinggalkan perbuatan-perbuatan wajib. Wa yumdahu fa'iluhu, dan dipuji, kan, dan disukai mereka yang melakukan perbuatan yang wajib itu, dan beserta pujian ini adalah as-sawab, akan dapat pahala. Jadi kalau selalu kita mengajar anak-anak kita, kan, perkara yang wajib ialah mesti kena buat. Kalau buat Allah suka, kalau tinggal Allah murka, kan. Kalau buat insya-Allah kita akan dapat syurga, kalau kita tinggalkan maka itu akan membawa kita kepada neraka. Itu definisi wajib. Baik. Jadi dari sudut mana kita faham bahawa tuntutan itu adalah berbentuk pasti. Kan, pasti ni al-luzum, berbentuk binding, dia mengikat. Kalau bahasa undang-undang dipanggil binding, kan. Maksudnya dia mengikat, mesti kena buat. Jadi kita faham daripada mana? Kita faham tuntutan ini berbentuk al-luzum ataupun berbentuk wajib yang pasti ini, kita ambil dan kita faham daripada sirah at-talab. Sirah at-talab iaitu sirah tuntutan. Dan sirah tuntutan dalam bahasa Arab ini, kan, kita faham daripada sirah fi'il amar yang mujarrad. Kan, iaitu daripada fi'il amar mujarrad ni maksudnya fi'il amar yang tidak ada makna lain selain daripada makna wajib. Maka daripada fi'il amar inilah, tuntutan ataupun arahan inilah, ia memberi maksud wajib kena buat. Baik. Dan juga kita faham daripada perkara ini, tuntutan itu berbentuk wajib. Kenapa? Sebab daripada kalau kita meninggalkan perbuatan tersebut, maka kita akan dapat satu iqab ataupun balasan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu memberi indikator bahawa perbuatan yang diminta kita lakukan itu adalah berbentuk wajib. Sebab kalau tinggal akan dapat dosa, kalau tinggal dapat neraka. Maka itu adalah kita panggil uslub di mana Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah guna begitu, maksud dia perbuatan itu adalah wajib. Jadi iqamatus solat, mendirikan solat, wa birrul walidain, menghormati dan buat baik kepada ibu bapa, al-wafa bil uqud, menunaikan janji, kontrak dan sebagainya, itu kulluha minal af'alil wajibah. Semuanya ini adalah daripada perbuatan-perbuatan yang wajib, di mana syarak ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ataupun melazimkan dan juga membinding seseorang mukallaf dengan benda tersebut. Di mana mendirikan solat ada ayat yang mewajibkannya. Wa birrul walidain, melakukan perkara yang buat baik kepada ibu bapa, juga ada ayat yang mewajibkan perkara yang sedemikian. Begitu juga al-wafa bil uqud, ada ayat-ayat ataupun teks Al-Quran yang menyuruh kita menunaikan kontrak ataupun janji kita. Baik. Jadi semua ini adalah perkara yang wajib dilakukan oleh seseorang mukallaf, dan Allah akan memberi satu balasan buruk sekiranya seseorang mukallaf itu meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian istilah wajib dan juga istilah fardu. Kalau di sisi jumhur usuliyin, kita kena faham bila sebut jumhur ni,
Maksudnya di kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Hanabilah. Kan? Jadi jumhur berpandangan bahawa istilah wajib, al-wajib dan juga istilah al-fardu maksud yang sama. Kan? Kita boleh kata solat itu adalah wajib, kita juga boleh kata solat itu adalah fardu. Kan? Jadi kedua-dua istilah ni adalah sama, kan? Dan dia tidak memberi satu perbezaan dari segi hukum ataupun dari segi makna. Sebab sama saja. Kan? Jadi kalau wajib dan fardu ni di sisi jumhur mereka mengatakan ini adalah dua istilah yang sama makna, iaitu kalau buat Allah suka, kalau kita tinggalkan Allah murka. Ini di sisi jumhur usuliyin. Manakala di sisi ulama Hanafiyah ataupun fuqaha, bila istilah fuqaha ni merujuk kepada Hanafiyah, ini dalam ilmu usul fiqh lah. Okey, dalam pandangan ulama Hanafiyah, mereka membezakan antara istilah wajib dengan fardu ini, di mana mereka melihat kepada sumber dalil yang menjadi tunjang kepada arahan ataupun tuntutan tersebut. Okey, sekiranya dalil itu berbentuk zanni dan tidak berbentuk qat'i, contohnya macam khabar ahad, hadis-hadis khabar ahad ini yang contohnya menyebut tentang kewajipan melakukan sembelihan udhiyah, binatang kurban ni. Maka disebabkan dalam bab udhiyah ini hadis yang sabit dengan ataupun hadis yang berkaitan dengan bab al-udhiyah ini adalah khabar ahad, maka walaupun ada tuntutan, ada sirah fi'il amar dan sebagainya, di sisi ulama Hanafiyah mereka mengatakan bahawa ini hanyalah berbentuk wajib, bukan fardu. Sebab bagi mereka, bagi ulama Hanafiyah, wajib itu maksud lain, kalau fardu itu maksud yang lain. Okey, yang tadi sebab khabar ahad ni dia punya hukum adalah berbentuk zanni saja. So bila berbentuk zanni, apa sahaja tuntutan yang datang yang sabit dengan dalil zanni itu maksudnya adalah wajib, bukan fardu. Okay, kalau fardu macam mana pula? Kalau fardu in kana dalil qat'iyan la zanniyan. Kalau dalil itu berbentuk qat'i dan bukan zanni, seperti ayat-ayat Al-Quran. Kan, kalau ayat Al-Quran ini memang mutawatir as-subut. Kan, kalau hadis ada yang mutawatir as-subut dan ada juga zanniyatus subut. Okay, tapi kalau Al-Quran ni semuanya adalah mutawatir. Dari segi sabit, dari segi sabitnya. So dia bila sabit secara mutawatir, maka ia adalah qat'i. Okey, contohnya macam solat. Okey, kalau solat menurut ulama Hanafiyah itu adalah fardu, bukan wajib. Sebab wajib ni kalau sabit dengan dalil zanni. Kalau perkara yang sabit dengan dalil qat'i itu dinamakan sebagai fardu. Oleh itu, ulama Hanafiyah melihat kepada sumber dalil yang mewajibkan ataupun kepada mereka melihat kepada sumber dalil yang melazimkan sesuatu perbuatan. Kan? Oleh itu, kalau sesuatu ibadat ataupun sesuatu pentaklifan itu sabit dengan dalil yang qat'i, mereka akan kata hukum itu adalah fardu. Tapi kalau tuntutan itu sabit dengan dalil yang zanni, contoh macam khabar ahad tadi, maka mereka mengatakan tuntutan itu hanyalah wajib, bukan fardu. Nanti kita akan tengok dia punya sedikit contoh kan. Jadi jumhur melihat kepada kepada perbuatan yang melazimi ataupun yang memastikan dan memestikan seseorang mukallaf untuk buat tanpa melihat sumber dalil. Kan? Maksudnya tanpa melihat sumber dalil itu sama ada ia berbentuk qat'i ataupun zanni. As long as selagi mana ia adalah tuntutan datang dalam bentuk fi'il amar yang mujarrad, maka ia akan kita boleh kata benda tu wajib dan kita boleh kata benda tu fardu. Kan? Sebab bagi jumhur mereka tidak membezakan antara istilah wajib dengan fardu. Jadi mereka mengatakan al-wajib dan fardu itu adalah sama sahaja. Okey. Kalau kita melihat perbezaan pandangan di kalangan ulama usul fiqh antara mazhab jumhur dan juga mazhab Hanafi,
dia ada sedikit kesan lah dari segi kesan fiqhnya. Kerana apa? Kerana kelaziman dalam istilah al-wajib itu dia rendah sikit daripada al-fardu. Ini di sisi ulama Hanafiah, kan. Jadi makna kata balasan sekiranya kita meninggalkan sesuatu perkara yang wajib, dia kurang sikit daripada balasan kalau kita meninggalkan perkara yang fardu, kan. Begitu juga mereka yang mengingkari, maksudnya tak percaya ataupun menolak perkara-perkara fardu dalam fiqh ini dianggap kufur, manakala mereka yang mengingkari perkara wajib tidak jatuh kufur tapi jatuh fasik sahaja. Ya, ini adalah pandangan mazhab Hanafi. Baik. Tapi menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau mengatakan bahawa khilaf yang berlaku di sisi ulama jumhur dan dengan ulama Hanafiah ini berbentuk khilaf lafzi saja, bukan khilaf hakiki. Kenapa? Kerana ulama Hanafiah bersepakat bersama jumhur bahawa istilah fardu adalah sama macam wajib. Dari segi mana? Dari segi kedua-duanya, iaitu al-fardu dan juga al-wajib, kedua-duanya dituntut untuk buat. Dan dituntut untuk buat itu berbentuk lazim dan juga hatm. Maksudnya kena buat, mesti buat. Fardu pun begitu, wajib pun begitu. So dari sudut angle yang lain, dia samalah, kan. Sebab itu Dr. Abdul Karim Zaidan kata benda ni dia bukan khilaf hakiki, dia khilaf lafzi je, istilahi saja. Dan menurut jumhur dan Hanafiah juga menyatakan bahawa mereka yang meninggalkan fardu ke ataupun meninggalkan wajib ke berhak untuk mendapat celaan dan juga hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Begitu juga ini pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan juga. Beliau mengatakan jumhur juga sebenarnya sama pandangan dengan ulama Hanafiah dari segi apa? Perbuatan yang dituntut untuk buat itu adalah talaban jaziman, berbentuk jazim, maksudnya binding, dia mesti kena buat. Dan kadang-kadang benda itu boleh sabit dengan dalil qat'i dan kadang-kadang boleh sabit dengan dalil yang zanni. Wa annal awwal yakfuru munkiruhu. Manakala kalau yang dalil qat'i itu, kalau siapa menolak memang boleh dianggap kufur, wal iyazu billah. Okey. Cuma jumhur ini menyamakan ataupun menyamatarafkan antara istilah al-wajib dengan al-fardu tu bagi mereka adalah sama saja. Kerana apa? Lianna kullam minhuma lazimun 'alal mukallaf. Kedua-duanya itu, iaitu istilah wajib ke istilah fardu ke, benda yang lazim, benda yang mengikat ataupun benda yang mesti dilakukan oleh seseorang mukallaf. Dan mereka yang meninggalkan perkara wajib ini ataupun fardu itu berhak untuk mendapat celaan dan juga hukuman sekiranya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Celaan dan hukuman itu datangnya daripada ataupun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari sudut itu jumhur mengatakan bahawa istilah al-wajib dengan istilah fardu adalah sama sahaja. Okey. Tapi kalau ulama Hanafiah, mereka melihat dari sudut sumber dalil. Macam tadilah, kan, ni kita ulang balik untuk kita perincikan dan kita cuba fahamkan sekali lagi, di mana ulama Hanafiah mereka melihat kepada sumber dalil dan bentuk kekuatan ilzam itu, bentuk kekuatan yang memestikan perbuatan tu kena buat, dan wasyiddatil iqab, dan darjat ataupun tahap hukuman ataupun balasan daripada Allah, wa kufril munkir li ahadihima dunal akhar, dan jatuh kufurnya orang yang mengingkari istilah fardu ataupun benda yang fardu, kan. Maka ini fahadhi umurun kharija an mahiyati wa haqiqatil fi'l alladhi ulzimal mukallaf bihi, kan. Jadi semua perkara ini terkeluar daripada hakikat perbuatan yang
yang diwajibkan oleh yang diwajibkan kepada seseorang mukallaf untuk dilakukan. Maka ini dinamakan al-wajib. Kan? Maksudnya begini. Kalau al-fardu kan, istilah al-fardu dia sabit dengan dalil qat'i. So, di sisi di sisi ulama Hanafiah. Jadi ulama Hanafiah kata, kalaulah seseorang itu mengingkari benda yang fardu yang sabit dengan dalil qat'i, maka dia boleh jatuh kufur, kemudian dia punya balasan pun lebih berat berbanding orang yang menolak dan mengingkari benda yang wajib. Sebab ulama Hanafiah kata wajib ni dia sabit dengan dalil zanni saja. Memanglah wajib, dua-dua tu wajib, cuma dari segi tahap balasan yang Allah akan bagi berbanding wajib dengan fardu tu ada sedikit berbeza. Ini pandangan Hanafiah. Cuma dari segi benda tu kena buat, benda tu wajib dibuat ataupun mesti dibuat, jumhur ke Hanafiah kata mereka ni, jumhur dengan Hanafiah kedua-duanya sekali bersepakat bahawa benda tu memang kena buat. Cuma tahap kita panggil tahap kelaziman itu sahaja yang sedikit berbeza. Kerana apa? Kerana kedua-dua ini sabit dengan dua jenis dalil yang berbeza. Satu qat'i, kalau sabit dengan qat'i itu adalah fardu. Manakala kalau sabit dengan dalil zanni itu dinamakan al-wajib, bukannya fardu. Baik. Jadi menurut Dr. Abdul Karim Zaidan lagi mengatakan al-khilaf di sini sebenarnya adalah khilaf lafzi saja. Jadi taklah kita panggil ini khilaf yang sampai kita perlu bergaduh dan sebagainya, sebab ini adalah istilahi dan kalau ikut satu kaedah dalam bahasa la musyahata fil istilahan. Tak perlulah bergaduh-gaduh tentang istilah as long as dia menyampaikan kepada maksud. Okey. Baik. Itu adalah maksud ataupun penjelasan tentang istilah al-wajib dan juga istilah al-fardu di kalangan ulama usul fiqh. Jadi insya-Allah saya rasa setakat itu sajalah terlebih dahulu untuk malam ini, untuk kita memahami apakah maksud al-wajib di kalangan ulama usul fiqh dan perbezaan istilah al-wajib dengan juga istilah al-fardu di kalangan ulama usul fiqh yang jumhur dan juga al-Hanafiyah. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung dan kita akan teruskan tentang aqsamul wajib, iaitu pembahagian kepada yang wajib ni. Sebab wajib ni dia banyak jenis pula. Nanti kita akan sampai pada bab tu, insya-Allah kita akan dapat gambaran yang lebih baik. Jadi setakat itu dahulu. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.